Assalamualaikum. Alhamdulillah, we are back again. So, hari ini kita nak kongsikan satu lagi topik yang tak pernah surut daripada mana-mana institusi, termasuklah di institusi persekolahan dan juga tersebar ke dalam institusi pusat tuition, sekolah tahfiz, tadika, even di peringkat taman asuhan kanak-kanak. Okey, dan topik ini adalah satu lagi topik yang very taboo dan terlalu banyak dia punya sudut yang dipandang ringan. Okey, alright, so topik ni tak ada lain dan tak bukan ialah topik sexual harassment di pusat tuition. Okey, so sebelum kita pergi ke topik yang berat sangat ni, okey, saya nak ajak anda semua untuk meminimumkan hal-hal sebegini dengan cara menyediakan SOP atau tata cara kerja kepada staf-staf anda yang terutama sekali yang run the show in the tuition center, seperti PA anda, kerani dan juga guru-guru di pusat tuition. Okey, saya tak nak cerita apa benda yang apa itu sexual harassment dan sebagainya, tapi saya akan ceritakan sendiri. Saya akan ceritakan pengalaman saya sendiri dalam menghadapi hal ini. Alright, so hal ini berlaku di waktu saya sendiri masih seorang anak dara. Saya sendiri masih muda, tetapi saya memegang jawatan paling tinggi, iaitu sebagai pemilik pusat tuition. Jadi berlaku dalam satu tahun ni di mana anak murid saya dalam kelas tu kelas tingkatan 5. Alright, so tingkatan 5 ni pula nak dijadikan cerita, dia grup banyak grup. Jadi grup yang terakhir saya buka ni adalah grup yang macam dah hujung-hujung lah. Kelas yang wajib buka tu dah penuh. So saya buka lagi kelas yang ketiga, keempat, kelima, macam tu lah. Saya pun dah tak ingat dah kelas yang keberapa. Tapi bila kita buka macam tu, nak dijadikan cerita, dalam kelas tu katakanlah ada 15 murid sepatutnya, tapi ada dalam 8-9 murid saja, yang mana murid perempuannya hanya ada 2 atau 3 orang je pada masa tu. So kelas tu pula dijalankan pada waktu petang. Maksudnya petang tu dalam pukul 4 ke 6, macam tu lah, sebelum Zohor, selepas Zohor dan in between asar macam tu. So kelas-kelas waktu begini dia selalunya tak popular di kalangan pelajar. Selalunya kelas yang penuh ni kelas malam. Okay, so kelas ni tak popular, jadi tak ramailah murid yang enroll dan kelas pun tak penuh, tapi ada permintaan, jadi saya buka kelas tu. So what happened, satu hari yang datang mengajar ni adalah cikgu yang senior, cikgu yang berumur, dan cikgu ni cikgu lelaki. Okey, sexual harassment yang berlaku tu kecil saja, tetapi dia cukup harassing kepada pelajar, di mana cikgu tu setiap kali anak murid perempuan saya masuk ke dalam kelas tu, dia akan pandang anak murid ni dari atas sampai bawah, dan setiap kali dia mengajar, dia hanya fokus pandangan dia kepada 2 pelajar perempuan ni sahaja. So yang itu boleh tahan lagi lah. Okay, tapi benda ni jadi obvious bila anak murid lelaki tegur. Dan bagi tahu saya lah, dia tak tegur cikgu dia direct je dengan saya. Dia cakap, teacher, cikgu subjek saya yang pukul 4 ni, dia kalau mengajar kan, dia pandang, katalah nama budak tu Fatimah sahaja, dan dia also pandang, katalah nama dia Alia sahaja. So budak lelaki cakap macam tu. Bila cakap macam tu, saya macam, okey, cikgu ni mungkin bias, ataupun bias lah dari segi macam layanan, dia hanya layan pelajar perempuan ke, dia tak pedulikan pelajar lelaki sampai budak lelaki boleh komplain. Okey, fine. Satu hari nak dijadikan cerita lah. Benda ni dah main bulan.
rupanya dalam kelas tu juga cikgu tu bukan saja setakat pandang-pandang, tapi dia sedang melakukan soft, very subtle harassment, in which kalau dia nak mengajar anak murid tu, dia akan pegang tangan murid, okay, ambil barang, memegang tangan murid, and then kalau dia nak tanya soalan, dia akan cuit, dia pegang, kau faham tak? Dia pegang macam tu. Okay, and then yang paling sedih sekali lah, okay, bila nak keluar pintu kelas, cikgu ni boleh pegang pula dia punya pinggang and tolak, okay, tepi sikit, saya nak lalu, macam tu. Okay, benda ni tidak diberitahu kepada saya apa yang berlaku, sehinggalah satu hari saya rasa ini juga adalah rancangan pelajar-pelajar perempuan ni lah. Pelajar perempuan tu tak ramai pun masa tu, dalam tu ada dua murid je. Okey, anak murid ni buat tindakan macam mana? Dia datang ke tempat saya, dia datang awal ke tuition, jadi saya dah ada. So dia punya awal tu awal yang obvious, macam sejam awal. So bila sejam awal, kita memang noted lah, kenapa budak ni datang awal sangat ni, kan? So budak ni datang awal tu sejam macam tu, berminggu-minggu lamanya. Satu hari budak di pusat tuition saya ada library. So murid ni akan spend belajar baca buku dalam library. So library tu pun aircon lah, sebab saya pun bekerja di dalam kawasan library tu juga. So satu hari, daripada dia duduk dekat library, dia dah pindah baca buku tu, duduk depan saya. Depan saya tu taklah dekat, dalam kira 1 meter ke depan daripada saya, bukan even not in front of, against the counter tu pun bukan. So dia 1 meter ke depan dari tempat duduk saya. So saya pun tak kisahlah, biasa saja. So bayangkan bila dah dekat macam tu, sometimes kita akan tegur lah anak murid, kan, jadi macam just to break the ice. So saya tanya anak murid tu, you dah lunch ke? Kenapa you awal? And then kenapa tak balik rumah dulu? So anak murid pun jawab. Saya rasa dekat situ kita dah bina sedikit repo, sebab kita tengok pun murid tu dah datang awal selalu, kan. So one day anak murid ni just datang dekat saya. Saya tanya dia belajar macam mana. Tu saya kata, dia kata belajar okey, gini. Dan tiba-tiba anak murid ni buka story, cakap, cikgu, saya sebenarnya tak faham subjek yang ini yang diajar oleh cikgu ni. Okay, dengan izin Allah, bila anak murid tu cakap, sebelum kelas tu bermula petang tu, saya panggil cikgu tu dulu. Cikgu, ada anak murid cakap, tapi masa tu kelas dah penuh tau. Bukan saya cakap dalam keadaan anak murid tu tinggal seorang, tak ada. Sebabnya cikgu usually datang bila anak murid dah penuh, kan. So maksudnya kelas almost start, baru cikgu masuk. Dekat situ kita pun ada caranya lah, macam mana kita nak make sure cikgu datang on time. Okay, so anak murid, cikgu tu datang dalam, maksudnya dalam 10 minit lagi dia akan datang. Dia datang 10 minit sebelum kelas bermula. Dan cikgu-cikgu saya pada ketika tu memang datang awal dalam 10 minit, kerana mereka kena isi buku lesson plan. Kita ada lesson plan blok di pusat tuition, supaya cikgu-cikgu lain yang take over the class ataupun tolong replacekan, kalau cikgu yang sepatutnya tak ada, cikgu yang ganti tu boleh study apa subjek yang dah diajar sebelum ni. So cikgu-cikgu saya memang datang awal untuk isi teaching plan logbook tu. Okay, so di dalam video akan datang, nanti saya akan explainkan apa itu lesson plan book logbook. Okay, alright. So kembali pada cerita tu, bila cikgu tu habis isi, dia nak masuk je kelas, saya panggil cikgu, boleh tak kita bincang sekejap, ada sikit komplain daripada anak murid. Lepas tu saya pun explain, pada masa tu kelas dah penuh tau, kelas dah penuh, anak murid dah ready, aircon dah on, memang orang kata ready lah untuk belajar. So anak murid tu dah duduk dalam kelas macam biasa, dan saya yakin dia pun tak expect saya bagi tahu cikgu tu yang
apa yang saya nak cakap lah. So saya cakap kat cikgu tu, cikgu ada murid ni explain, dia tak faham apa yang dia ajar, cikgu ajar. So boleh tak cikgu masuk kelas hari ni nanti, tolong sama ada tanya anak murid tu apa yang dia tak faham, ataupun cikgu modify sikit lah cara pengajaran cikgu, supaya fitkan kepada budak ni. Takut budak ni memang slow ke apa ke, kita tak tahu. Dengan izin Allah, statement yang begitu dan permintaan yang bagi saya normal lah, sebab kelas kita hanya masa tu dalam 9 murid. Permintaan yang saya buat tu tak terlalu besar permintaan dia. Tiba-tiba cikgu tu mengamuk. Cikgu tu mengamuk. Okey, cikgu tu mengamuk. Cikgu tu kata anak murid dasar kurang ajar. Berapa puluh tahun dia mengajar, tak ada siapa pun komplain cara dia mengajar tu tak boleh difahami. In fact dia dah cikgu senior, dah sebenarnya cikgu tu dah pencen, tapi dia habis dia pencen terus cari pusat tuition untuk, saya faham tu, untuk macam keep the teaching momentum. Kalau kita jadi cikgu, kita memang suka keep the teaching momentum tu. So cikgu tu mengamuk, kuat sampai anak murid pandang. Tapi anak murid tak ada yang keluar lah, tengok je apa yang berlaku. So saya cakap dengan cikgu tu, cikgu saya hanya minta cikgu tolong tanya anak murid tu apa yang dia perlu, dan rectify dengan anak murid tu sendiri bagaimana pengajaran tu patut dilakukan untuk bagi dia faham. Saya bukan komplain macam cakap cikgu apa-apa. Oh tak, cikgu ni mengamuk. Akhirnya dia tinggalkan pusat tuition. Jadi bila dia turun saja, saya ada CCTV, saya nampak cikgu tu baru di tangga, saya call cikgu tu. Okay, tak angkat. Tak apalah, saya kejar. Sebab kadang-kadang kita faham cikgu ni kadang-kadang dia dah off dah phone. Zaman dululah cikgu-cikgu off phone masuk kelas. Zaman sekarang tak. Okay, zaman sekarang je cikgu-cikgu even buat video dalam kelas di sekolah. Okay, saya tak nak komen pasal tu, saya di luar bidang saya. Okay, so saya assume cikgu tu padam phone lah. Jadi saya kejar. Oh, lagi ditempiknya saya dekat tangga. So minggu depan tu anak murid tu tanya saya lah, cikgu kelas tu ada ke tak ada minggu ni. Saya kata kalau cikgu tu tak turn up the following week tu, kalau cikgu tu tak turn up, maknanya saya akan batalkan kelas tu, tutup subjek tu terus. Sebab kita dah tak ada cikgu pengganti, dan masa tu dah macam in the middle of the year macam tu. So bila saya monitor the next week tu, anak murid pun tunggu sama-sama dalam kelas, cikgu tu tak turn up. So the third week tu pula saya ambil tindakan, bagi tahu parents, kalau cikgu tak turn up, saya akan refund semua yuran for that particular subject. So apa yang jadi, cikgu tu memang tak turn up. So apabila dah tak turn up cukup beberapa sebulan macam tu, anak murid yang perempuan tu tadi datang. Teacher, cikgu kelas saya tu memang tak akan datang ke? Dia tanya. Saya kata memang tak datang lah kot, sebab kita dah tunggu berminggu-minggu dan cikgu tu ada gaji dengan saya. Jadi bila kita cikgu tu baru masuk dan kita belum pernah bayar gaji, tapi saya berhutang gaji dengan dia. Jadi bila kita nak contact untuk membuat pembayaran gaji tu pun dia tak respon. Tapi kita ada message lah, cikgu sekiranya pada mana-mana masa satu hari nanti cikgu rasa saya berhutang dengan cikgu dan cikgu nak hak cikgu, sila datang. Saya cakap kan, sebab kami sedia je bayar, bukan tak ada nak bayar ke sebab you buat apa-apa ke, tak ada. So bila cikgu tu tak datang, anak murid perempuan ni sudah buka mulut. Dia datang satu hari, dia sudah buka mulut. Dia kata, nasib baik cikgu tu berhenti, teacher. Lepas tu saya kata, kenapa? Sebab saya takut duduk dalam kelas dia. Kenapa? Oh, dia kalau mengajar dia pandang je saya dengan, katalah budak ni Fatimah, dia pandang je saya dengan Alia yang saya sebut. So budak perempuan ni cakap macam tu. Jadi bila dia cakap macam tu, saya kata kat dia, oh maknanya si Abu, contohnya lah pelajar nama Abu tu,
cakap betul lah. Dia duduk dalam kelas, dia bukannya pandang semua pelajar, dia pandang pelajar perempuan saja. Betul lah. Betul teacher. Macam tu. Jadi okey, dapatlah 1 point kat situ. Okey. And then dia cakap, lepas tu kalau saya nak jalan keluar kelas kan, dia pegang pinggang saya. Kadang-kadang pegang pinggang saya dah sampai dekat seluar jeans saya punya punya pinggang. Lepas tu kadang-kadang saya pakai tudung pergi sekolah kan pendek. Ni perangai budak perempuan yang salah lah. Okey. Dia pakai tudung depan panjang, belakang pendek. Budak-budak sekolah. Okey. So dia pegang saya dekat tali bra saya, teacher. Masa tu saya macam sedih dan rasa macam mengamuk pun ada. Lepas tu dia kata, nasib baik cikgu tu berhenti. Lepas tu saya kata, okey tak apa. Teacher maklum pasal ni sekarang. Teacher minta maaf, teacher tak tahu pasal ni. Tapi terima kasih kerana bagi tahu. Awak kena terima kasih juga dekat Abu kerana Abu bagi tahu juga pasal ni. Lepas tu saya contact parent dia. Saya bagi tahulah, cikgu puan sedar tak anak puan ada komplain pasal ni. Sedih bila parent tu tahu. Tapi parent pun mulanya tak bagi tahu saya. Dia kata dia takut anak dia mengada-ngadakan cerita. Akhirnya kerana isu ni, saya dan parent tu jadi lebih conscious pasal anak-anak perempuan. So inilah dia kisah macam mana sexual harassment juga berlaku di bahagian di bidang pendidikan. Dan malangnya kadang-kadang anak-anak murid kita dia ada sifat takut kepada cikgu. Jadi dia tidak beritahu kepada authority yang berwajib tentang hal ini. So apa yang kita dapat pelajari pada hari ini ialah kita sebagai parents kena first of all bagi tahu anak murid seawal mungkin certain area mana yang cikgu-cikgu tidak boleh pegang, sama ada cikgu lelaki ataupun perempuan. Sebab cikgu perempuan pula dikhawatiri ialah kita ada problem LGBT sekarang. Satu, duanya kita takut benda tu normalizekan. Kita normalizekan benda tu. Maknanya mungkin cikgu tu juga pernah jadi mangsa harassment tapi dia tidak sedar. Jadi bila dia bawa pembawakan tu kepada anak murid dan anak murid pula rasa it's okay because cikgu tu sejenis dengan dia. So tak boleh. Alright, so kita sebagai parents bagilah tahu anak murid kita, anak-anak kita seawal mana yang kita boleh untuk tidak untuk sedar bahagian mana yang tak boleh disentuh. Dan anak murid secara umumnya kena faham cikgu-cikgu tidak boleh sentuh anda. Cikgu-cikgu tidak boleh sentuh anda kecuali dengan keadaan yang mengizinkan seperti merawat, membantu untuk mengajar macam pencil, grab how to grab grabs your pencil, okay, writing techniques, semua tu boleh lah, okay. Tapi jangan by right tak ada cikgu yang boleh pegang anak murid. Okey, sama ada pegang dengan kasih sayang ataupun pegang dengan untuk mengajar. Contohnya nak merotan apa semua. Tolong take a very clear stand. Kita sebagai guru tidak boleh sentuh anak orang. Macam tu. Dan anak murid juga kena sedar nobody can touch them. Nobody, even your friends, tak boleh sentuh you unnecessarily. Alright, so it's okay to be friendly, but limitkan bahagian apa yang boleh dipegang, bahagian apa yang tak boleh dipegang among you and your friends. Okay, so kita sebagai ibu bapa tolong be aware that bila anak complain, look into it. Dan cikgu-cikgu di sekolah, please be fair. Jangan cover cikgu-cikgu yang ada masalah begini. Okay, in the end memang sekolah kita juga ataupun pusat pendidikan kita juga yang akan affected. Nama kita akan kena, walaupun satu orang cikgu yang buat hal, tapi the whole institution akan kena impact dia. So try to avoid this kind of issues. Jadikan pusat pembelajaran adalah pusat
pusat yang selamat untuk semua orang, sama ada cikgu ataupun anak murid, dan juga siapa saja yang run the school ataupun run the learning institution. So saya harap cikgu-cikgu semua dapat belajar sesuatu hari ini, dan tolong avoid contact, okay? Avoid physical contact with your students, okay? Kalau tak buat pun sexual harassment, berhati-hati dengan fitnah. Itu sangat penting untuk diingatkan, okay? Alright, so semoga anda belajar sesuatu, dan sekiranya benda-benda begini pernah berlaku kepada anda, I mean the students out there, please talk to your parents and protect yourself. Alright, Assalamualaikum.